Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas dikecam bertubi-tubi, selepas dihentam di balun berhabis-habisan, ini jawapan Anwar Ibrahim yang membuatkan pembangkang putus nafas. Yang pembangkang tak boleh buat apa-apa lagi, bahkan pembangkang habis cerita. Mereka cuba menggunakan isu ini untuk menghentam, untuk mau menjahanamkan Anwar Ibrahim, tetapi mereka tidak berjaya. Anwar Ibrahim berjaya menepis serangan daripada pembangkang berkait dengan cadangan pelantikan Nurul Izzah Anwar sebagai Menteri Besar Selangor. Anwar Ibrahim menjawab jawapan yang cukup padu. Amiruddin Syari telah pun mengesyorkan Nurul Izzah menjadi Menteri Besar Selangor. Ini pula pandangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Cadangan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, supaya Nurul Izzah Anwar mengambil alih tanggungjawab peneraju nombor 1 di negeri itu, mengejutkan bapa kepada timbalan Presiden PKR berkenan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ditanya mengenai perkara itu di sini malam tadi berkata, itu pandangan beliau, Amiruddin. Dia tidak pernah berbincang perkara ini dengan saya, kata Anwar Ibrahim. Amiruddin yang juga naib Presiden PKR semalam dipetik berkata, beliau sudah bercakap dengan Nurul Izzah mengenai perkara berkenan dan terserah kepada bekas ahli parlimen Permatang Pauh itu untuk menerimanya atau tidak. Kata Amiruddin, sejujurnya saya sudah beritahu Izzah sendiri. Terpulang kepadanya sama ada dia mahu terima atau tidak, kata pemimpin Selangor itu dalam podcast Keluar Sekejap dikendalikan Khairi Jamaluddin dan Syari Sufian Hamdan. Dalam program itu, Amiruddin yang juga ahli parlimen Gombak turut menyatakan kesediaannya untuk menjalankan tugas di peringkat persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah ini akan menjadikan bahawa Amiruddin Syari bakal dilantik sebagai Menteri Persekutuan dalam kabinet? Dan sebelum ini desas-desus mengatakan bahawa kerajaan ataupun Anwar akan merombak kabinet. Dan apakah Amiruddin Syari salah seorang yang akan masuk di dalam kabinet terbaru itu? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendedahan Menteri Besar Selangor itu tular dan mencetuskan perbualan bukan sahaja mengenai perubahan kepimpinan di antara negeri paling berprestij di negara ini, tetapi juga kemungkinan rombakan kabinet tidak lama lagi. Apabila ditanya mengenai perkara itu, Perdana Menteri sekali lagi menjawab secara ringkas bahawa masih jauh sebelum pilihan raya umum seterusnya diadakan. Namun, apabila diasak sama ada rombakan kabinet akan berlaku, beliau berkata itu untuk mengisi kekosongan. Siapa yang akan mengisi kekosongan ini boleh cadangkan beberapa nama. Saya akan pertimbangkan, kata Anwar Ibrahim. Apabila diberitahu bahawa Amiruddin bersedia berpindah ke peringkat persekutuan, Anwar yang dikerumuni wartawan selepas majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di sini, merujuk pada kekosongan dalam kabinet persekutuan dan menjawab, baik, itu nombor 1. Bagaimana pula nombor 2 dan 3, sekurang-kurangnya ada 3 kekosongan, kata Anwar. Desas-desus mengenai rombakan kabinet timbul selepas beberapa kekosongan menteri berlaku akibat peletakan jawatan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad. Terbaharu, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Ewan Benedict turut mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menumpukan perhatian kepada PRN Sabah.
Selain itu, beberapa menteri yang dilantik ke jawatan berkenaan atas kapasiti ahli Dewan Negara akan tamat tempo sebagai senator awal bulan depan seperti Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Tempo 3 lagi menteri yang juga senator iaitu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar juga akan berakhir pada tarikh yang sama. Namun ketiga-tiga menteri atau ketiga-tiga mereka baru dalam penggal pertama sebagai ahli Dewan Negara dan dijangka dilantik semula untuk penggal 3 tahun yang berikutnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pilihan raya negeri Sabah makin panas, makin kemuncak. Soalannya ialah parti mana terbaik untuk KDM. Pengundi KDM mempunyai pilihan pada 29 November untuk memilih parti yang setia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tulun Tokoh, frasa dalam Kadazan Dusun yang diterjemah ke bahasa Melayu bermaksud orang kita. Ia sering digunakan dalam kempen politik untuk komuniti Kadazan Dusun Murut KDM. Sempena PRN Sabah ke-17, perdebatan paling tepat mewakili komuniti KDM kembali memuncak. Lanskap politik negeri itu yang kompleks dan berubah-ubah menjadikan perebutan pengaruh dalam segmen ini semakin kritikal. Antara parti paling menonjol membawa suara KDM untuk PRN 17 kali ini ialah Parti Bersatu Sabah PBS, APKO, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM. PBS walaupun parti berbilang kaum namun kekal sinonim dengan perjuangan KDM. Pengasasnya Joseph Pairin Kitingan diangkat sebagai Huguan Siau, gelaran tertinggi komuniti Kadazan Dusun. Bekas ketua menteri itu kini menjadi penasihat parti. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi soalannya, mana satu parti yang baik untuk mewakili KDM? Sejak ditubuhkan pada tahun 1985, PBS konsisten mempertahankan prinsipnya dan setia dengan rekan politik, biarpun 2 kali meninggalkan Barisan Nasional pada tahun 1990 dan tahun 2018. Kesetiaan dan pendirian teruji.
Ketua Anak Negeri Kota Kinabalu, Rocky Mabin, berkata, di sebalik pelbagai cabaran seperti wakil rakyatnya melompat beramai-ramai seperti berlaku pada tahun 1994, PBS masih memiliki kekuatan membawa suara rakyat Sabah, khususnya KDM. Kata kuncinya, kesetiaan. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, PBS ada rekod berpegang kepada prinsip jika tidak berpuas hati dengan sesuatu tindakan. Keputusan PBS berpisah daripada BN bukan kerana mengejar kuasa. Selepas PRU 14 misalnya, PBS mempunyai peluang bersama APCO menyokong warisan pimpinan Safi Afdal untuk menumbangkan kerajaan BN. Namun, PBS memilih kekal sebagai pembangkang, terus menekan isu seperti kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti, antara kebimbangan utama rakyat Sabah khususnya KDM. Kehadiran PATI parti ini turut mengaitkan semula dakwaan demografi dan hak masyarakat KDM terjejas sejak 1980-an melalui projek IC. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang mentadbir negara dari tahun 1981 hingga 2003 sering dikaitkan sebagai individu yang memulakan gerakan itu. Namun dalam prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai PATI Parti di Sabah pada tahun 2013, Mahathir menafikan pengetahuannya mengenai projek IC sambil menyalahkan pegawai kerajaan atas pemberian kad pengenalan secara tidak sah kepada warga asing. Persoalan itu belum terjawab dan Mahathir kembali ke pesada Putrajaya dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Didakwa Safi'i hasil bantuannya dalam ceramah politik menjelang PRN Sabah. Bukan sekali tetapi 2 kali dakwanya. Hasil kesabaran dan konsistensinya, PBS menambah 2 kerusi pada PRN 2020 berbanding 5 sebelum itu. Parti yang kini diketuai pemangku Presiden Dr. Joaquim Gunsalam itu kemudian menjadi sebahagian Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRS dan memainkan peranan dalam beberapa perkembangan penting, termasuk hal berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA 63. APCO pula berdepan nasib berbeza apabila hanya mempertahankan 1 kerusi, iaitu kerusi kedamaian pada PRN terbabit. Warisan rakan kerjasamanya ketika itu turut tumbang di kebanyakan kerusi KDM. Walaupun Moyo kekal melalui timbalan Presiden Daryl Laking. Pengaruh warisan turut merosot selepas Laking tewas di Penampang pada PRU 2022, satu kawasan simbolik bagi masyarakat KDM. Namun APCO bangkit dengan merampas Penampang serta menang tuaran di bawah tiket Pakatan Harapan PH. Bagaimanapun, APCO keluar Pakatan Harapan pada 10 November lalu, 5 hari menjelang penamaan calon. Presidennya, Ewan Benedict, memberi alasan Putrajaya mahu merayu keputusan mahkamah mengenai tuntutan 40% hasil Sabah. Sedangkan rayuan difailkan hanya melibatkan alasan penghakiman dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri memberi komitmen menunaikannya. Tetapi ada cakap-cakap tindakan itu didorong kerana ingin bertanding banyak kerusi. Jika bergabung bersama PHGRS, mungkin kerusi ditandingi parti akibat perpecahan PBS itu hanya kurang 5 dun. Satu lagi parti sering dikaitkan dengan komuniti KDM ialah STAR, dipimpin Jeffrey Kitingan. Namun karier politik Jeffrey sendiri penuh episod keluar masuk parti. Dari PBS ke Parti Bersatu Rakyat Sabah, Parti Angkatan Keadilan Rakyat PKR dan akhirnya STAR. STAR juga bergerak antara beberapa pakatan. Ia pernah bersama Perikatan Nasional sebelum keluar selepas PRU 2022. Kemudian bergabung dengan JRS sehingga Jeffrey dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri. Namun menjelang pembubaran Dewan Undangan Negeri bulan lalu, STAR mengumumkan keluar JRS. Jeffrey menegaskan ia kehendak rakyat, tetapi beberapa pemimpin parti mengakui ia turut berpunca daripada rasa tidak puas hati terhadap agihan kerusi dalam kerjasama JRS-PH.
Bagi PKDM yang kini dipimpin pemangku Presiden, Priscilla Peter, meskipun lantang dan mendapat sambutan, rekod politiknya masih terlalu baharu untuk diuji dari segi ketahanan dan kesetiaan. Dalam suasana politik Sabah yang semakin dinamik dan kompetitif, isu kesetiaan, prinsip dan konsistensi rekod perjuangan menjadi penentu utama bagi masyarakat KDM memilih parti yang benar-benar menjaga tulun tokoh. Pada 29 November ini, segala persoalan akan terjawab. Pengundi KDM akan menentukan parti mana yang layak membawa suara mereka. Akhirnya, persoalan utama tetap sama siapa paling setia. Ditulis oleh pengarang meja berita Bahasa Melayu FMT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walau macam mana sekalipun dipilih oleh KDM, apa yang lebih penting sekarang ialah gelombang menolak Parti Malaya sedang berlaku di Sabah. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi.